Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Zamri akan membentangkan tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pengangguran. Bagi kajian ini, kajian dilakukan dalam melihat faktor-faktor utama penentu kadar pengangguran, sama ada dari perspektif mikroekonomi ataupun dari perspektif makroekonomi. Beberapa model teoretikal dijadikan sebagai penentu faktor pengangguran untuk mengkaji hubungan pembeli ubah mikroekonomi dan makroekonomi, yang mana antaranya iaitu faktor OPR, IPP, kadar ekspor, kadar import dan kadar tenaga buruh. Data siri masa yang dikumpulkan adalah meliputi tempoh 34 bulan, iaitu bermula pada bulan Januari 2018 hingga Oktober 2020. Dan sebanyak 34 data digunakan. Seperti yang tertera pada slide, iaitu pembentukan model ekonometrik bagi kadar pengangguran. Okey, Y ataupun pembeli ubah bersandar iaitu kadar pengangguran. B0 ialah titik pintasan, X ialah pembeli ubah bebas ataupun pembeli ubah tidak bersandar yang terdiri daripada tenaga buruh, import, ekspor, OPR dan IPP. Simbol U yang di belakang sekali itu menunjukkan terma gangguan ataupun error term. Okey, ralat ini ialah sebagai satu pembeli ubah rawak yang bersifat stokastik yang mempunyai taburan kebarangkalian tertentu. Analisis yang pertama iaitu analisis deskriptif. Apa yang akan dilihat di sini iaitu mean, median, standard deviation ataupun sisian piawai, nilai skewness, kurtosis dan yang terakhir iaitu jad bearer. Kita lihat yang pertama iaitu mean bagi semua pembeli ubah, iaitu nilai purata yang tertinggi dan nilai purata yang terendah. Okey, nilai purata yang tertinggi ialah import dengan nilai 116.6559 dan nilai purata yang terendah dengan nilai 2.8676 iaitu bagi pembeli ubah OPR. Okey, yang kedua iaitu median ataupun nilai tengah data apabila disusun secara menaik. Okey, nilai median bagi setiap pembeli ubah adalah penganggur dengan nilai 3.3, tenaga buruh dengan nilai 68.5, import bernilai median 117, ekspor dengan nilai 114.9, OPR dengan nilai 3 dan IPP dengan nilai 114.4. Yang ketiga iaitu standard deviation ataupun sisian piawai. Sisian piawai bagi keseluruhan menunjukkan nilai pengangguran yang bernilai 0.638, tenaga buruh dengan nilai 0.238, import dengan nilai 2.153, ekspor dengan nilai 2.271, OPR dengan nilai 0.53 dan IPP dengan nilai 8.22. Yang keempat, skewness, iaitu untuk lihat kepencongan graf normal sama ada ke kanan iaitu positif ataupun ke kiri iaitu negatif. Merujuk pada jadual di atas, semua pembeli ubah bebas X menunjukkan nilai yang negatif dan hanya Y sahaja yang bernilai positif. Seterusnya, kurtosis iaitu untuk melihat kepuncakan data. Nilai kurtosis bagi setiap pembeli ubah menunjukkan 3 pembeli ubah dengan nilai yang berada di bawah 3, 2 pembeli ubah yang mempunyai nilai di antara 3 hingga 10 dan 1 pembeli ubah nilai di atas 10. Hanya 2 nilai yang bertaburan secara normal iaitu OPR dengan nilai 3.06 dan pengangguran dengan nilai 3.45 iaitu berada di antara 3 hingga 10. Kesimpulannya, model data ini tidak bertaburan secara normal. Dan yang terakhir iaitu jad bearer. Analisis menunjukkan normaliti yang bertaburan secara normal hanya 3 pembeli ubah yang terlibat yang berbanding 6 pembeli ubah, iaitu pembeli ubah tenaga buruh, import dan ekspor. Kerana ianya tidak signifikan dan gagal tolak H0, maka data bertaburan secara tidak normal. Bagi pembeli ubah pengangguran, OPR dan IPP mempunyai nilai yang signifikan, maka H0 berjaya ditolak dan data bertaburan secara tidak normal. Analisis seterusnya iaitu analisis korelasi. Analisis korelasi iaitu mengukur kekuatan hubungan antara 2 ataupun lebih pembeli ubah. Nilai korelasi kosong menunjukkan tiada hubungan antara 2 pembeli ubah. Nilai positif 1.0 menunjukkan hubungan yang positif yang sangat kuat dan nilai negatif 1.0 menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat juga.
Okey, di jadual di atas menunjukkan hubungan antara faktor pengangguran dan pembeli ubah X, iaitu OPR, IPP, import, ekspor dan tenaga buruh. Iaitu sama ada wujud hubungan yang kuat atau lemah antara mereka. Kaedah pengiraan ialah dengan menggunakan formula Pearson yang menggunakan data berbentuk siri masa. Pertama iaitu hubungan antara pengangguran dan OPR. Dengan nilai perkali Pearson negatif 0.886, iaitu berarti wujud hubungan negatif yang tinggi antara pengangguran dan OPR dan ianya signifikan diikuti dengan hubungan antara Y dan IPP yang berada di paras nilai negatif 0.448 serta signifikan, dan ini menunjukkan wujudnya hubungan negatif yang rendah. Seterusnya, hubungan negatif yang tinggi antara pengangguran dan ekspor kerana nilainya yang lebih dari 0.7, iaitu nilai perkali Pearson negatif 0.759 dan ianya signifikan. Manakala hubungan antara pengangguran dan tenaga buruh adalah hubungan negatif yang sederhana yang berada di antara nilai 0.5 hingga nilai 0.7, iaitu dengan nilai korelasi negatif 0.581 serta ianya signifikan. Dan akhir sekali iaitu hubungan negatif yang tinggi turut ditunjukkan antara pengangguran dan pembeli ubah X, iaitu import, dengan nilai perkali Pearson iaitu negatif 0.752 dan juga menunjukkan nilai yang signifikan. Analisis regresi iaitu perhubungan antara satu pembeli ubah bersandar dengan dua ataupun lebih pembeli ubah yang tidak bersandar. 3 perkara utama yang dilihat iaitu ujian T, ujian F dan R2. Yang pertama, nilai R2 menunjukkan nilai 0.948407. Maka sebanyak 94.84% bagi jumlah kadar pengangguran boleh diterangkan oleh pemboleh ubah bebas X yang dimasukkan, iaitu model IPP, OPR, ekspor, import dan kadar tenaga buruh. Kemudian kita lihat kepada ujian ketepatan model iaitu ujian F. Ujian ini menguji kesignifikanan pengaruh semua pembeli ubah bebas X ke atas pembeli ubah bersandar Y secara bersama. Statistik ujian F menunjukkan nilai yang signifikan yang memberi keputusan hipotesis alternatif. Maka model ini adalah diterima dan boleh digunakan kerana signifikan pada aras keertian 1%. Ujian terakhir iaitu ujian T yang melihat sejauh mana setiap satu pembeli ubah bebas X mempunyai kesan yang bererti terhadap pembeli ubah bersandar. Terdapat 3 dari 5 model pembeli ubah bebas yang berada nilai di bawah 0.1, iaitu ianya signifikan. Maka terdapat hubungan positif yang ketara antara IPP, OPR dan tenaga buruh dengan kadar pengangguran. Dan pembeli ubah selebihnya ialah tidak signifikan. Autokorelasi iaitu wujud hubungan korelasi antara sesama ralat. So kita nak tengok bagi semua pembeli ubah sama ada wujud autokorelasi ataupun tidak. Autokorelasi boleh dijalankan 2 peringkat ataupun lebih dengan ujian yang berbeza. Autokorelasi pada peringkat pertama menggunakan ujian W. Watson, dan autokorelasi pada peringkat kedua menggunakan ujian Bridge-Godfrey LM. Keputusan autokorelasi pada peringkat pertama dengan nilai 1.77 yang terletak di antara DU dan 4 tolak DU, maka H0 diterima dan tidak mempunyai masalah autokorelasi. Ujian autokorelasi pada peringkat kedua pula menunjukkan nilai yang tidak signifikan, maka H0 gagal ditolak dan wujudnya masalah autokorelasi pada peringkat kedua. Kemudian multicollinearity. Wujudnya multicollinearity apabila korelasi antara satu pembeli ubah bebas dengan pembeli ubah bebas yang lain tidak bersandar sangat tinggi. Multicollinearity yang serius menunjukkan nilai atas daripada 10. Multicollinearity yang tidak serius iaitu nilai antara 4 hingga 10, dan nilai yang berada di bawah daripada 4 menunjukkan tidak wujud masalah multicollinearity. Keseluruhan nilai output VIF
tiada nilai yang melebihi daripada 10, maka tiada masalah collinearity yang serius dalam pemodelan ini. Heteroscedasticity ialah menentukan penganggar yang terbaik iaitu mempunyai varian yang minimum dengan menggunakan ujian White. Keputusan menunjukkan nilai statistik tidak signifikan pada aras keertian 1% dengan nilai 0.2573, maka Hirschner gagal ditolak dan wujudnya masalah heteroscedasticity. Ujian yang terakhir iaitu Chow test, iaitu ujian kestabilan parameter. Sampel data yang diambil iaitu pada bulan 3 tahun 2020 dan bulan 10 tahun 2019 untuk digunakan sebagai ujian kestabilan parameter ini. Keputusan ujian iaitu pada bulan 3 tahun 2020 menunjukkan nilai yang signifikan pada aras keertian 1%, maka Hirschner berjaya ditolak dan parameter regresi adalah tidak stabil. Dan yang kedua iaitu pada bulan 10 tahun 2019 menunjukkan nilai signifikan pada aras keertian 1% dan Hirschner berjaya ditolak, maka parameter regresi adalah tidak stabil juga. Kesimpulan yang boleh dibuat iaitu masalah pengangguran ini ialah salah satu isu global yang mana di setiap negara pasti wujud pengangguran di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali bagi negara-negara yang membangun dan maju. Kebanyakan negara mempunyai isu pembangunan ekonomi utama yang sama iaitu guna tenaga dan kadar pengangguran. Kadar pengangguran di Malaysia adalah paling signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang mana ekonomi yang stabil dan mampan mampu menyediakan tenaga kerja yang mencukupi. Kadar pengangguran yang rendah menunjukkan sesebuah negara mempunyai kadar pertumbuhan yang mampan, dan jika kadar pengangguran yang tinggi bermakna berlakunya pembaziran sumber manusia. Terima kasih.